Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, malam ni saya diminta untuk berbicara mengenai hijrah ataupun berkait dengan ma'al hijrah yang akan kita sambut pada hari Rabu akan datang. Berbicara mengenai pun tak tahu nak mula dari mana, kerana banyak aspek yang boleh disentuh. Jadi pihak penganjur minta saya bercakap mengenai sejarah hijrah itu dan berbicara mengenai apakah yang ada di sebalik hijrah tadi. Penamaan tahun kalender kita ini, kalender Islam dengan nama kalender hijrah, ianya adalah satu perkara yang agak pelik kisahnya, ya. Di mana apabila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, dan di zaman pemerintahan Umar itu negara Islam sudah mula melepasi sempadan semenanjung Arab. Di zaman Nabi itu negara Islam itu hanyalah sebuah bandar, iaitu di kota Madinah itu. Maka tidaklah kompleks seperti mana pengurusan di zaman Umar. Di zaman Abu Bakar tidak lama tahun, dan di zaman Abu Bakar konflik pula berpanjangan. Abu Bakar menghabiskan sebahagian besar pemerintahannya dengan berperang dengan orang murtad, berperang dengan nabi palsu iaitu Musailamah binul Kazzab. Begitu juga melawan orang-orang yang tidak mahu membayar zakat dan sebagainya. Samping itu, pemerintahan yang dijalankan oleh Abu Bakar juga pendek, 2 tahun sahaja. Jadi oleh kerana 2 tahun tu nak komen tentang Abu Bakar tu tak banyak. Macam orang perintah 22 bulan lah, tak sempat nak komen banyak, dah langkah syaitan dah. Jadi tak teruk sangat. Jadi Umar lama memerintah, tuan-tuan, lebih kurang 12 tahun ataupun lebih. Jadi oleh kerana Umar memerintah selama 12 tahun, maka Umar telah meluaskan tanah ataupun membuka negeri-negeri baru Islam. Jadi dengan keluasan negara Islam yang begitu meluas, Umar pula adalah seorang yang tak pernah mentadbir seluas itu negara. Maka Umar dengan kebijaksanaan yang ada padanya telah membuat beberapa pembaharuan. Salah satunya ialah meletakkan kalender dalam pentadbiran Umar. Jadi tuan-tuan, ketika mana pentadbiran Umar itu berjalan, Umar ni seorang yang tegas. Dia melantik gubernur pagi, petang nanti dia pernah pecat gubernur tu. Ya, pagi dia lantik, petang dia pecat lah. Lepas tu besok dia lantik gubernur lain. Selang 2-3 hari dia pecat pula gubernur tu. Sebab nak mencari seorang yang cukup sesuai dengan jawatan itu teramat sukar, ya, untuk melantik tadi. Jadi sebab surat pelantikan watikah itu zaman dulu dia tak ada mesin fotokopi, dia tak ada CC bagi surat pelantikan. Lepas tu
salinan kepada perbendaharaan negara untuk bayar gaji dan pencen, salinan kepada parlimen, sisi kepada tak ada, dia tak ada macam tu, dia pakai satu surat je. Jadi oleh kerana satu surat itu sahaja, maka gubernur bertembung di tempat kerja kerana dua-dua ada pelantikan. Jadi nak mengesahkan sedangkan kedua-dua ditandatangani oleh Umar. Maka di sana perlu kepada tarikh pelantikan. Siapa yang dilantik kemudian adalah sah berbanding orang yang lantik terdahulu. Jadi sebelum itu, negara Islam tak ada tarikh. Dia guna macam orang Melayu guna dulu, ya. Tahun-tahun awal abad yang lalu, ya, abad 20-an ataupun abad ke-19, bila kita tanya orang tua bila lahir, maka dia sebut lahir itu dinisbahkan dengan satu peristiwa. Kalau orang Kelantan, dia ada satu peristiwa besar, nama dia Boh Merah. Banjir merah, banjir besar di Kota Baru. Jadi bila kita tanya, Pak Cik, umur berapa? Tak ingat. Tapi beranak tu lepas 2 purnama Boh Merah. Tarikh dia macam tu. Dia tak ada tarikh berapa hari bulan, dia pakai bulan purnama tu. Maksudnya bulan dah besar. Lepas tu dia beranak 2 kali bulan lepas Boh Merah. Jadi kita pun tak tahu lepas tu lepas berapa, dia agak-agak. Sebab itu orang beranak tahun 1901-2 tu dia lambat pencen. Sebab JPA pun pening. Maka dia pun tanya, ikutlah nak bubuh berapa. Kadang-kadang umur dah 65 sepatut baru pencen sebab tarikh itu. Jadi tuan-tuan, di peringkat awal tarikh itu tidak mantap, ya. Maka sebab itu kita bergaduh dengan orang Wahabi pasal tarikh Nabi beranak. Kita sambut 12 Rabiul Awal, ada kata bukan 12 yang tu. Jadi pada saya tak perlulah kita bergaduh sebab kita pilih untuk 12 hari bulan, 12 hari bulan lah. Jadi apa yang nak disebutnya sistem pentarikhan itu tuan-tuan di peringkat awal tak wujud. Jadi bila Umar memerintah, maka Umar nak wujudkan sistem pentarikhan. Jadi bila Umar nak mewujudkan sistem pentarikhan, maka Umar kena iktiraf kalender. Dia kena iktiraf kalender. Jadi Umar pun minta cadangan. Jadi Umar ni bila dia minta cadangan, ada orang kata kita namakan kalender Islam ini dengan nama kalender Nabi Muhammad. Ada cadang begitu. Kalender Muhammad. Seperti mana orang Kristian namakan kalender dia. Orang Cina pula, oleh kerana mereka hidup susah, habis binatang dia bubuh nama kalender dia. Tahun ular, tahun tikus, tahun babi, tahun monyet. Betul kan? Itu sebab dia susah lah. Jadi oleh kerana dia susah, tahun tu ular banyak, dia bubuh nama tahun ular. Babi banyak, dia pun nama tahun. Jadi macam-macam lah. Jadi apa yang saya nak sebut di sini tuan-tuan, Umar ni, dia orang cerdik tuan-tuan. Dia cerdik sungguh. Ya, dia cerdik sungguh. Di mana disebut dalam satu hadis Nabi, Duhatul Arabi Thalathun. Nabi kata, orang cerdik di kalangan orang Arab ni ada 3 orang. Nabi sebutlah. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Malah ada satu hadis yang dikatakan hasan, iaitu baik, oleh Imam At-Tirmizi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umaru nabiyya." Kalaulah lepas aku ni ada lagi nabi, maka nabi itu adalah Umar, bukan Haji Kahar yang duduk kat Meru tu. Umar ya yang akan jadi nabi itu. Nabi kata begitu. Jadi itu menunjukkan bahawa Umar orang yang bijak tuan-tuan. Jadi orang bijak ini tuan-tuan, bila dia buat pertimbangan, pasti pertimbangannya itu amat wajar. Sebab dia bijaklah. Dan kebijakannya itu diperakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun tanyalah para penasihat dia, kita nak bubuh nama apa? Ada kata kita bubuh nama kalender Rasulullah. Okey. Kata bubuh nama itu. Jadi tuan-tuan, banyak cadangan itu Umar pilih untuk menamakan kalender kita kalender Hijrah. Sedangkan Hijratul Rasul tidak berlaku pada awal Muharram. Tak berlaku pun pada awal Muharram. Tapi kenapa kalender itu dinamakan kalender Hijrah? Maka mestilah tuan-tuan, penamaan itu ada falsafahnya.
Mesti ada benda apa dia nama begitu. Jadi tuan-tuan, menyelusuri akan makna hijrah yang begitu hebat tadi, sehingga Umar memilih menamakan kalender kita dengan kalender hijrah, maka ada baiknya kita bincanglah apa yang dimaksudkan dengan konsep hijrah tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya menganut satu doktrin, ya. Saya orang Islam lah. Bila sebut menganut tu nanti tuan-tuan kata orang kafir mana ni pula, ya. Saya orang Islam lah. Jadi dalam agama kita ni banyak doktrin macam-macam. Saya penganut satu doktrin. Doktrin itu dipanggil doktrin dualism. Dualism ini tuan-tuan bukanlah bermaksud saya menganut kefahaman yang dan yin dalam agama Konfusius, kan? Yang bendera Korea tu kan, yang yin, hitam putih begitu. Oh bukan yang tu. Tapi yang dimaksudkan dengan doktrin dualism ini ialah berasaskan firman Allah, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqa kulla syai'in zaujain. Allah sebut begitu. Allah mencipta semua perkara dalam dunia ini ianya berpasang. Jadi berpasang itu maksudnya dua lah, tuan-tuan. Kalau tunggal itu Allah. Jadi sebab itu apabila kita berbicara tentang Allah, maka kita mesti berbicara dalam doktrin monoteism, tunggal. Kita tak akan kata Allah buat benda baik, Allah buat benda jahat. Allah tak pernah buat benda jahat. Allah buat benda baik je. Semua yang Allah cipta itu adalah baik. Mungkin tuan-tuan kata, ya Ustaz, Allah buat setan tu macam mana? Ya, baik. Habis, kenapa Allah suruh kita lawan setan? Itu ceramah lain, tuan-tuan. Bukan ceramah malam ni, tuan-tuan. Ya? Ceramah lain tu. Allah buat neraka, Ustaz. Adakah neraka tu baik? Ya, bagi Allah baik. Oh, takkan baik, Ustaz. Kena bakar. Ustaz nak masuk ke? Dah baik. Itu ceramah lain. Ya kali, tuan-tuan. Tapi apa yang nak diulas pada malam ini ialah Allah ianya tunggal. Qul huwallahu ahad. Itu akidah kita. Jadi apa saja yang Allah Ta'ala buat, tuan-tuan, semuanya baik. Tapi apabila perkara-perkara yang Allah cipta tadi, bila dia dinisbahkan kepada kita, maka dia jadi dua. Dia jadi dua. Satu dalil yang saya baca tadilah, wallahu khalaqa kulla syai'in zaujain. Kami cipta semua perkara itu berpasang. Dan kita baca dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan, di mana dalam ayat pertama Allah menyatakan dia maha perkasa dan dia boleh buat apa saja. Bukankah itu menunjukkan bahawa dia mutlak? Dia boleh buat apa saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia beritahu, aku boleh buat apa saja. Maka ayat kedua dia beritahu, dalam keadaan dia boleh buat apa saja, dia hanya buat dua. Dia tak buat lain, dia hanya buat dua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, dalam aku mampu buat macam-macam, aku hanya buat dua je. Satu, perkara itu positif, yang kita sebutnya dengan hidup. Hidup tu positif lah. Al-hayah. Manakala negatif pula ialah al-maut, benda yang kita tak suka. Jadi itu menunjukkan kepada kita, Allah semacam nak mengajar kita, apabila kita meneropong sesuatu perkara, maka kita mesti lihat dalam dualism. Jadi, oleh kerana saya menganut doktrin itu, maka saya akan mengulas hijrah dengan dualism juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, apabila kita sebut kepada perkataan hijrah itu dalam bahasa Arab merujuk kepada makna taraka, tinggalkan. Hajara, makna dia taraka. Kedua-dua perkataan itu diterjemah ke dalam bahasa kita ialah meninggalkan sesuatu. Jadi tadi saya sebut saya adalah seorang yang menganut doktrin dualism, maka saya akan mengatakan tinggalkan sesuatu ataupun berpindah ke arah sesuatu itu ada dua jenis pindah. Sebab saya dualism lah.
Ada dua jenis. Saya tak akan kata ada sejenis. Itu ustaz lain. Dia menganut doktrin lain. Saya ada menganut doktrin dualism. Jadi oleh kerana saya menganut doktrin dualism, maka saya akan kata hijrah itu ada dua dimensi. Ya, ada dua dimensi. Satu dimensi kita berhijrah kepada Allah. Kita hijrah kepada Allah. Manakala dimensi kedua, kita berhijrah di dunia untuk kehidupan. Jadi sebab itu apabila menyebut mengenai hijrah, orang yang panjang mentafsir perkataan hijrah dalam kitab tafsirnya ialah Imam Al-Qurtubi. Tuan-tuan cakap je pasal hijrah, tuan-tuan akan dengar ustaz-ustaz akan rujuk Al-Qurtubi, Al-Qurtubi, Al-Qurtubi. Sebab Qurtubi paling panjang bercakap mengenai hijrah dalam tafsirannya. Di mana Al-Qurtubi rahimahullah ketika mengulas mengenai surah sepotong ayat dalam surah An-Nisa yang berkait dengan hijrah, Al-Qurtubi mengatakan hijrah dalam ayat itu merangkumi 13 jenis hijrah. Di mana Allah menyebut wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajran azima. Ketika mana ayat itu disebut dan sampai ke ayat itu, Al-Qurtubi mengulas dengan mengatakan hijrah itu, ayat tadi, merangkumi hijrah kedua-dua dimensi. Dimensi hijrah kepada Allah dan dimensi hijrah dalam kehidupan. Namun, hijrah kepada Allah dalam ayat itu hanyalah satu dua jenis. Banyaknya berbicara mengenai hijrah dalam kehidupan dunia. Jadi dengan penjelasan itu tuan-tuan, maka fahamlah kita bahawa apabila kita berbicara mengenai hijrah kepada Allah, iaitu dalam dimensi kepada Allah, Allah dia tak guna perkataan hijrah, dia guna perkataan fafirru ilallah, iaitu larilah kamu kepada Allah. Dia suruh kita berlari. Berlari itu bukan maksud lari gitu ya. Dia guna istilah larilah kamu kepada Allah. Jadi apabila Allah dia suruh kita berhijrah, iaitu tinggalkan dunia, datang kepada dia, dia tak guna makna hijrah. Dia sebut fafirru ilallah. Kemudian perkataan fafirru ilallah yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan makna lari, diperkukuhkan maknanya dengan perkataan lain pula. Iaitu Allah sebut sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah. Jadi dapat disimpulkan tuan-tuan, perkataan hijrah itu mengandungi dua dimensi. Dimensi pertama, penghijrahan kita kepada Allah. Dimensi kedua, penghijrahan kita di bumi Allah, iaitu kita hidup ini. Jadi untuk merealisasikan ataupun memahamkan konsep hijrah itu, maka dalam sirah Nabi berlaku dua perkara. Satu, dia panggil Isra' dan Mi'raj. Dalam sirah Nabi berlaku Isra' dan Mi'raj. Jadi bila disebut mengenai Isra' dan Mi'raj, ianya bermaksud penghijrahan seorang hamba kepada Allah. Jadi dalam Isra' Mi'raj itu ada lebih kurang 57 perkara yang Allah nak beritahu dekat kita, bila mu nak mari jumpa aku, mu kena ikut step 1, step 2, step 3, step 4. Kalau tuan-tuan kata ada 57, saya tak aja dengar tuan-tuan, saya akan tanya tuan-tuan, tuan-tuan ngaji gapo dia selama ni tak tu betul tahu. Takkan umur 60 tahun lebih pun tak tahu yang tu tuan-tuan, mesti ada benda tak kena. Tiap-tiap tahun sambut apa panggil Isra' Mi'raj. Di mana dalam Isra' Mi'raj itu Allah perdetailkan dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis Nabi bahawa ada 5 perkara itu kita kena buat 1, 2, 3, 4 bila nak balik pada Allah. Jadi saya memahami bahawa hijrah kita kepada Allah kena tengok model Isra' Mi'raj. Tapi kalau kita nak berhijrah di dunia dengan makna hidup yang lebih sejahtera, maka kita tengoklah hijratul Rasul tu daripada Mekah pergi ke Madinah. Dan sebenarnya tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya, dia pernah merancang untuk berhijrah sebanyak 3 kali. Dan hijrah yang paling sukses adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum itu, sudah berlaku hijrah dari Mekah ke Habsyah.
Dah hijrah dah daripada Mekah ke Habsyah. Kau tuan-tuan nak panggil apa? Hijrah dah tu. Kan dia tinggalkan Mekah, pergi ke Habsyah. Tapi hijrah pertama itu, dia punya rancangannya terbatas, maka impak daripada hijrah itu pun terbatas. Kemudian baginda SAW agak gopoh sedikit, dia hijrah pergi ke Taif. Dia hijrah dah pergi ke Taif. Dan dia berhasrat nak duduk di Taif dah. Tapi dia gagal di Taif, dia balik semula ke Mekah, maka dia merancang sekali lagi untuk dia berhijrah, maka dia pun pergilah ke Madinah. Jadi tuan-tuan, apa yang boleh kita belajar daripada cerita itu? Maka sebab itu kalau nak bercakap dalam konteks kita balik pada Allah, saya tak suka mengulas dalam peristiwa hijrah. Ustaz lain saya tak tahu. Tapi kalau saya mengulas tentang hijrah, saya tak bercakap mengenai pulang pada Allah. Kerana saya melihat berbicara mengenai pulang pada Allah harus dibicarakan dalam model Isra' dan Mi'raj. Adapun dalam model untuk hidup di dunia dan sukses hidup di dunia, maka kita berbicara dalam konteks hijrah. Jadi malam ni minta maaf kalau tuan-tuan berharap saya mengulas hijrah dalam konteks balik pada Allah, tuan-tuan kena cari ustaz lain lah. Sebab bila saya bercakap pasal hijrah, saya akan bercakap mengenai dunia. Dan dunia yang dimaksudkan di sini bukanlah macam Azizan Osman, kaya. Ataupun Najib As-Saghaf, kaya. Bukan begitu. Dunia yang dimaksudkan di sini ialah kita berjaya di dunia dan kejayaan di dunia ini dijadikan jambatan untuk sampai kepada Allah. Itu maksud fokus yang saya nak maksudkan di sini. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan dah faham makna hijrah dengan makna tadi, maka hijrah tadi pula dipecahkan kepada dua. Ialah penganut dualism kan? Dua lagi lah. Tadi dikata dua dimensi ya. Satu dimensi hijrah kepada Allah, yang satu lagi hijrah di dunia. Maka hijrah di dunia juga mengandungi ataupun terdapat dua dimensi lagi. Okey, apa dimensi pertama? Dimensi pertama, hijrah membawa makna perubahan sikap. Ya? Sikap kita tu berubah. Dimensi kedua ialah perubahan tempat. Jadi apabila kita bercakap mengenai hijrah, iaitu berpindah, ianya merujuk kepada dua makna. Pertama, perubahan sikap, dan yang kedua ialah perubahan tempat. Jadi tuan-tuan, untuk berubah sikap, adakah mana lebih utama, berubah sikap atau berubah tempat? Ya? Untuk berubah sikap yang selalu disebut daripada baik kepada lebih baik, daripada tak baik kepada baik, itu perubahan sikap kita panggil. Jadi perubahan sikap itu mana lebih utama dengan perubahan tempat? Setakat yang saya faham ya tuan-tuan, bahawa perubahan sikap akan berlaku setelah berubah tempat. Saya tak setuju jika ada orang kata kita tak payah berubah tempat asalkan kita berubah sikap. Saya tak setuju. Sebab apa? Ramai pakar-pakar psikologi mengatakan bahawa tempat yang kita duduk itu, dia akan membentuk satu persepsi kita terhadap sesuatu. Sedangkan kita tahu bahawa kita hidup ini berasaskan persepsi. Ya, berasaskan persepsi. Contohlah, tuan-tuan tengok saya. Bila tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan salam dengan saya, tuan-tuan mesti salam biasa. Betul kan? Sebab tuan-tuan tengok saya, jubah pun tak pakai. Serban pun tak ada. Janggut pun pendek. Tuan-tuan kata ni ustaz kapung ni. Cuba saya datang dekat tuan-tuan, saya pakai jubah. Pakai serban, janggut panjang, selempang. Dan sini kopiah ada capal Nabi lagi. Saya mesti tuan-tuan bersalah dengan saya lain. Mesti. Sedangkan saya berwatak macam tu dengan saya watak sekarang. Sama je. Bini saya tak heran langsung. Bini saya tak heran langsung. Bila saya jadi profesor, kan tuan-tuan kita balik ingatkan dia tunduklah. Dia watak heran je tuan-tuan. Saya kata, you tak kenal kan ini Profesor Usi Melayu. Apa aku kesok. Aku nikah dengan Ahmad Faisal ke nikah dengan mu. Sama. Jadi bermaksud manusia itu dikuasai oleh persepsi. Persepsi. Maka sebab itu ada anak murid kami lah dekat Universiti Melaya tu, dia buat master pun tak luluh lagi. Tapi oleh kerana dia Arab,
Dia mari ke masjid ni, boleh cakap Kelantan pula, orang cium dia macam siput babi tu lekat. Aduh. Dia belajar tak lulus lagi, tuan-tuan. Lepas tu dia duduk Mesir, tak pernah dapat anugerah. Saya pelajar Malaysia terbaik, tuan-tuan. Dia tak dapat. Tapi dek kerana saya Melayu, pakai baju Melayu supaya cikgu pencing je. Macam gitu je lah. Dia persepsi, tuan-tuan. Persepsi. Jadi oleh kerana persepsi itu begitu, maka kita dikuasai oleh persepsi lah. Persepsi kita tadi. Jadi sebab itu apabila kita duduk di satu tempat dan tempat tu tak berubah-ubah, maka kita pun jadi moyong. Moyong. Macam tuan-tuan, berapa lama dah semayang di surau, di Taman Ehsan, tuan-tuan. Sebab tu semayang tuan-tuan tak berapa khusyuk. Tapi cuba pergi Mekah. Lain kan? Sebab pindah tempat, tuan-tuan. Tuan-tuan baik belakang, tuan-tuan. Orangnya, kok tuan-tuan tak baik? Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan orang baik. Tapi apa semayang Masjid Taman Ehsan? Sebab lama dah semayang sini, dia jadi cemuh. Tapi kalau tuan-tuan pergi Mekah, Allah, bersolah, kan? Tapi tuan-tuan tahu tak, orang yang duduk Mekah tu, tuan-tuan, dia tak semayang pun di Masjidil Haram. Yang dah semayang Masjidil Haram tu, orang tidak duduk Mekah belakang, tuan-tuan. Ambo tahu, ambo ngaji Mekah. Sebab masa ambo duduk ngaji Mekah, ambo tak semayang Masjidil Haram. Tak kelintong lah. Jadi bermaksud, tuan-tuan, kita ni kalau lama sangat dekat satu tempat, dia tak baik. Bisa baik. Tuan-tuan semua kan pegawai kerajaan pencing. Kan? Tuan-tuan tak tahu. Bila satu-satu jawatan penguat kuasa duduk di satu tempat sampai tak pernah tukar, mesti ada rembat benda tak kena. Gelak tu mengesahkanlah, tuan-tuan. Maksudnya, tuan-tuan, duduk setempat, duduk. Tak baik, tuan-tuan. Tak baik. Jadi sebab itu agama kita minta dengan kita mesti menghayati hijrah tempat dulu. Kena tukar tempat. Sebab tu bila kita nak semayang masjid, jangan duduk cuk tiang tu macam kita punya. Kan ada orang kan, dia tak bayar pun tapak tu, tapi dia cuk. Ni hak aku. Kalau orang duduk situ, dia jeling. Okay. Macam hak dia, tuan-tuan. Saya tak tahu siapa-siapa lah. Jadi hak baiknya, tuan-tuan, kita tukar-tukar ke semayang sana. Jadi kalau kapek ni bangkit ke akhirat pun, dia boleh jadi saksi. Ada dia semayang sana, ada semayang. Ini dia duduk setepak kat situ je, tuan-tuan. Cuba tukar-tukar begitu. Jadi tuan-tuan, saya ada beberapa dalil yang menunjukkan bahawa kalau tuan-tuan nak berubah sikap, tuan-tuan mesti berubah tempat. Okey, saya bagi kepada tuan-tuan beberapa dalil. Dalil pertama, hadis yang popular semua kita baca. Hadis ini ada disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Di mana baginda menceritakan mengenai seorang lelaki di zaman Bani Israel yang dah bunuh orang 99 orang. Saya rasa hadis tu popular lah. Dia bunuh 99 orang. Kemudian dia rasa menyesal dan dia pun nak bertaubat. Dia pun pergi jumpa rabai Yahudi tu. Dia kata dia dah bunuh 99 orang. Lepas tu boleh tak dia bertaubat? Jadi rabai itu tak pandai nak jawab. Dia kata teruk benar dosa kamu ni. Tak boleh taubat dah. Dia kata dah halang-halang masuk neraka, baik bunuh. Mung cukup nombor biar jadi 100. Padahal muka, kena bunuhlah dia. Betul kan? 100 orang dia bunuh. Lepas tu dia pun pergilah kepada rabai lain. Tok lebay lain lah. Orang Yahudi panggil rabai. Dia pergi jumpa rabai yang lain. Dia kata saya ni dah bunuh 100 orang. Yang ke-100-nya kawan awak. Dia kata tak boleh taubat. Agak-agak saya boleh taubat dah. Jadi kawan ni, nama aku kata tak boleh, mati pula. Dia kata boleh taubat. Jadi legalah si pembunuh tu sebab dia diboleh. Jadi nak bertaubat itu kan perubahan sikap. Betul kan? Bertaubat itu perubahan sikap. Tapi kata rabai itu, kalau kamu nak bertaubat, ada satu syarat. Iaitu kamu mesti tinggal kampung ni. Pergi ke kampung sebelah. Apa makna tinggal kampung ni pergi ke kampung sebelah? Berubah tempat lah dulu kan. Tak taubat tu hold dulu, pause dulu. Perubahan sikap itu diminta tangguh dulu sehingga berubah tempat dulu, lepas berubah tempat baru taubat. Maka si lelaki itu pun bersetuju dengan cadangan rabai itu, dia pun pergi. Dalam perjalanan tak sampai ke kampung tersebut, dia meninggal dunia. Maka dua malaikat berebut ukur mana lebih dekat, maka dia didapati lebih dekat dengan kampung yang dia nak tuju, maka dia pun masuk syurga.
dia ubah tempat dulu. Sikap tak ubah lagi, tuan-tuan. Sikap tak ubah lagi. Jadi itu menunjukkan kepada kita, bila kita nak berubah sikap, tuan-tuan, kita tak boleh berubah sikap kalau kita duduk di tempat yang sama. Tuan-tuan, kita semua tahu, di lembah Valley ya, dekat Amerika itu, satu lembah yang cukup maju. Semua kemajuan teknologi IT ada di situ. Dan kalau saya tanya, tuan-tuan, siapa yang duduk kat situ? Orang Amerika kah? Tak. Orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan. Yang bina lembah Valley itu, tuan punya tu Amerika lah. Tapi orang yang bina segala teknologi itu bukan orang Amerika. Orang Amerika bodoh, tuan-tuan. Tak percaya, cuba tengok beberapa TikTok yang dibuat oleh orang Amerika. Teruk pada budak kita SPM lagi. Geografi dia tak tahu. Orang tanya dia, Hungary kat mana? Dia duk ingat lapar. Betul lah, Hungary tu lapar, tapi dia tahu duk mana. Bila sebut Dracula, baru dia tahu. Teruk benar, tuan-tuan. Jadi, bagaimana orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India boleh jadi cerdik? Tuan-tuan agak kalau semua tu, dia duduk kampung dia tu, dia cerdik tak? Tak cerdik, tuan-tuan. Tak cerdik. Tapi bila dia tinggal India, pergi duduk di lembah Silicon Valley itu, dia cerdik, tuan-tuan. Dia cerdik. Jadi samalah juga, tuan-tuan. Tuan-tuan semua ni IC bukannya 14, tuan-tuan. Saya 03, lahir Kelantan tapi profesor di Usi Melaya. Cuba saya duduk Manik Urat, jadi profesor apa? Mana ada universiti situ, tuan-tuan. Saya tinggal kampung lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang Negeri Sembilan, orang tu duduk sini. Jadi bermaksud, tuan-tuan, bila sebut hijrah, hijrah itu merujuk kepada berubah tempat dulu. Okey, itu satu. Mari kita tengok kepada Allah marah sangat orang takut nak tinggal kampung. Allah sebut, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah. Allah kata tidak sama sekali-kali orang yang duduk kampung dia tak nak keluar kampung tanpa sebab berbanding dengan orang yang berjihad dan berhijrah di jalan Allah. Orang tak pandang, tuan-tuan. Allah nak orang tadi keluar daripada kampung dia. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, siapa yang berani keluar kampung, Allah sebut dalam surah An-Nisa tadi, dia beri pada kita beberapa kelebihan. Bukan saya janji ya, sebab musim-musim orang banyak berjanji pilihan raya ni, saya tak masuk dalam mana-mana parti. Ini Allah yang janji ceramah ma'al hijrah. Itu je. Allah sebut dalam Quran, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Allah kata siapa yang berani tinggalkan kampungnya di atas nama Allah. Kan berani tinggal kampung dia atas nama Allah. Maka Ibnu Al-Qurtubi tadi menyenaraikan ada 13. Dan saya pun tak ingat semua 13 itu. Tapi dalam senarai itu disebut orang yang tinggal kampungnya kerana menuntut ilmu. Juga dikira berhijrah atas nama Allah. Orang yang tinggal kampungnya untuk mencari ubat juga dikira meninggalkan kampung di atas nama Allah. Orang yang meninggalkan rumahnya untuk menziarahi kawan-kawannya juga dikira berhijrah di atas nama Allah. Orang yang meninggalkan kampungnya untuk pergi umrah dan haji juga dikira berhijrah di atas nama Allah. Orang yang meninggal kampungnya untuk mencari rezeki yang lebih baik juga dikira berhijrah jalan Allah. Dalam senarai itu ada ujung sekali dia sebut keluar kampung cari bini pun dikira hijrah. Keluar kampung cari bini. Kalau cari bini ada dalam senarai Qurtubi. Kalau tuan-tuan tak percaya, WhatsApp saya malam karang saya beri petikan tu, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, apa yang nak dimaksudkan oleh Quran? Quran tak mahu kita orang Islam ni, tuan-tuan, dia terperak dalam satu tempat. Dia duduk situ. Sebab kalau kita terperak dalam satu tempat dan kita tak bergerak, yang akan berlaku kita akan jadi keladak. Lepas tu kita baloh sama kita supaya ikan keli. Baloh, tuan-tuan.
Cuba tuan-tuan tengok orang Kelantan, tuan-tuan. Orang Kelantan yang cerdik-cerdik. Jangan tengok saya bodoh lagi, hok cerdik ramai lagi ni. Allahyarham Kamal Hassan, Tan Sri Profesor Emeritus Kamal Hassan. Apa panggil Allahyarham Profesor Emeritus Datuk Mahmud Zuhdi. Dan ramai lagi lah orang Kelantan. Lepas mereka pencing, mereka tak balik Kelantan. Saya kenal seorang pengarah di di BP. Nama dia Datuk Aziz Deraman. Dia kuatlah Kelantan dia. Kerak tangan dia tubik daun. Kelantan lagi. Contoh, kuat Kelantan dia. Dia ada satu sajak yang dia tulis. Saya hafal dulu lah ni, tua-tua tak ingat dah. Awang Kelantan. Dia tulis gitu. Ada sajak diterbitkan dalam Dewan Bahasa. Jumpa dia dekat nak pencing, dia kata, Ustaz saya nak balik Kelantan. Balik. Saya kata, janganlah tu. Tak payah balik. Tahu dah buat keputusan nak balik. Dia balik tuan-tuan. Lepas 2 tahun saya jumpa dia Kuala Lumpur. Saya tanya, macam mana balik kau? Tak tahan. Balik sini puluk tuan-tuan. Bukan orang Kelantan tak baik tuan-tuan. Tapi apabila dia dah biasa duduk di luar, dia balik kat sana, dia akan balah dengan jaguh tempatan. Sebab jaguh tempatan kata, mari puluk. Mana boleh ni kawasan kawan. Dia tak bagi tuan-tuan. Dia tak bagi. Jadi oleh kerana dia tak bagi, kita pun tak boleh duduk. Kita bagilah duduk sini, tuan-tuan. Bila kita duduk sini, kita boleh jumpa lebih luas daripada apa yang ada. Dan saya tak kata pada orang Kelantan saja, semualah. Negeri mana-mana pun, orang tak balik dah. Sebab apa? Sebab bila kita duduk di luar, Allah beri pada kita suatu pengalaman yang jauh lebih besar. Sebab itu kita lihat sahabat Nabi, ketika Nabi wafat ada 10,000 orang. Dan tuan-tuan pergilah ke perkuburan Baqi' dan juga Ma'la di Madinah dan di Mekah. Saya tak pernah kira lah tuan-tuan. Cuma dengar kawan-kawan kata, ditulis ahli sejarah, tak sampai pun 3,000 kubur sahabat yang ada di Mekah dan Madinah. Mana lagi 7,000? Mana lagi 7,000? 7,000 lagi semuanya mati di luar Mekah dan Madinah. Dan bukan kaleng-kaleng Mekah Madinah tu tuan-tuan. Mekah Madinah ialah bumi suci. Tapi kenapa sahabat tak nak mati di Mekah dan di Madinah? Kerana mereka memahami falsafah hijrah bahawa mati di bumi orang kerana membawa risalah dakwah jauh lebih mulia daripada mati di Mekah dan juga di Madinah. Mati di Mekah dan di Madinah. Maka sebab itu memahami akan falsafah sejarah itulah kita dapati Islam itu tersebar cukup luas. Tuan-tuan, satu hari saya berbicara dengan beberapa kawan dan dia cukup kagum dengan Lee Kuan Yew. Dia kata hebat Singapura sebab ada Lee Kuan Yew. Saya pun tengok kat dia. Dia orang Melayu tuan-tuan. Cuma parti hak sokong belah sana. Kata ya ke Lee Kuan Yew hebat. Ya, Lee Kuan Yew tengah buat-buat begini. Jadi saya tanya dia, kalaulah kamu ambil Lee Kuan Yew ni, pinjam sekejap, pergi letak dia dekat Zimbabwe, ganti Robert Mugabe. Kan ambil Lee Kuan Yew tu, letak dekat Zimbabwe, ganti Robert Mugabe. Tuan-tuan rasa Zimbabwe maju tak? Nampaknya tuan-tuan pun tak pernah mikir. Tak ada sangat diskusi. Tuan-tuan cerita gapo ya. Saya yakin Lee Kuan Yew gagal. Di mana Singapura itu maju, tuan-tuan, bukan sebab Lee Kuan Yew sahaja. Bukan. Dia ada 9 sebab. Singapura tu maju. Salah satu sebab utamanya, Singapura duduk di kalangan orang Melayu. Kalau dia duduk Afrika, lenyik dia, tuan-tuan. Orang Melayu ni, tuan-tuan. Sebab tu semua orang suka duduk di Malaysia. Dan survei hari ini dibuat, ialah Malaysia pertama negara yang paling baik didiami oleh orang pencing. Maksudnya seluruh dunia bila nak pencing, dia mari pencing di Malaysia. Mesti ada sebab, tuan-tuan. Sebabnya di Malaysia ini ada orang Melayu. Dan apa ciri orang Melayu, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok, Bangla mari sini, tuan-tuan. Pernah tak Bangla kata dia nak balik awal? Tak ada, tuan-tuan. Bangla mari kat sini, purata berat. Seorang Bangla 38 kilogram.
Dia duduk sini 3 tahun, berat dia sama dengan saya. Tuan-tuan. Saya tengok. Bangla ada ramai sini kan. Tuan-tuan pernah jumpa Bangla mari kecil, balik kecil? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Dan di kalangan orang Cina, masa mula-mula mereka mari ke Malaya dulu, orang Cina ada pepatah dia, kalau balik Malaysia, kemudian balik kampung Cina, kuruh, itu aib. Itu aib bagi Cina, mari Malaysia, balik ke Cina, balik kuruh. Dia mesti mari Malaysia, tembam, tuan-tuan. Mesti gemuk. Dan Malaysia adalah negeri orang yang paling ramai tergemuk di Asia, tuan-tuan. Apa makna, tuan-tuan? Apa makna? Kita nak kata apa katalah, tapi apa makna? Itu menunjukkan negara kita makmur. Kalau tak makmur, mesti lapar, tuan-tuan. Kalau tak makmur, mesti lapar. Sekejap nanti tuan-tuan temu bualah dengan orang Bangla. Tanya orang Bangla, mana seronok pergi duduk di Qatar, negara yang disebut kaya tu, dengan mari Malaysia. Dia akan kata duduk Malaysia lebih baik. Sebab bila dia duduk kat Qatar, negaranya panas, tuan-tuan. Lepas tu dia duduk lebih hina macam dia duduk di Malaysia. Hina lagi duduk rumah kotak apa. Di Malaysia tak. Dia boleh ngorak dengan gadis Melayu. Adik cantik. Ya, dan ada yang kahwin, tuan-tuan. Ada yang kahwin. Jadi bermaksud, tuan-tuan, orang Melayu mesti unik. Sebab itu, siapa yang duduk dengan orang Melayu, kaya belaka, yang miskinnya Melayu je. Orang semua kaya belaka, tuan-tuan. Mak Saleh mari sini kaya, tuan-tuan. Belanda mari sini kaya, tuan-tuan. Cina mari sini kaya. India mari sini kaya. Azan dah. Oh, cepat kan. Saya baru 20%. Okey, sama. Okey, tuan-tuan. Apabila kita melihat situasi itu, maka mesti ada kaitannya dengan bumi ini. Ya, ada kaitannya dengan bumi ini dan penduduk asal bumi ini, iaitu kita orang Melayu. Maka oleh kerana itulah kita dapati, orang-orang yang duduk bersama dengan kita, mereka sukses. Mereka damai. Sebab itu bila orang kata orang Melayu ni rasis, saya rasa awak boleh tak keluar sekejap dari Malaysia, awak pergi duduk negeri lain. Awak rasalah rasis ke tidak rasis orang Melayu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan akan jumpa orang Melayu yang duduk di Mekah 7 keturunan, tapi masih tak dapat kerakyatan Saudi, yang dipanggil dia muwallad, iaitu orang Melayu Patani, orang Melayu yang duduk di Mekah, lahir di sana, mati di sana sampai 7 keturunan, tak dapat kerakyatan, tuan-tuan. Kita tak sempat habis pasport, dah boleh dah, tuan-tuan. Tak percaya, cuba tanya di negeri Sabah ni, tuan-tuan. Muka Pakistan, nama Pakistan, tapi lahir di Sandakan. Pening kita, tuan-tuan. Kita heran. Jadi bermaksud, tuan-tuan, duduk di negara kita ni damai. Maka sebab itu, siapa-siapa yang duduk di kawasan kita ni semua kaya. Dan kita tak iri hati pun. Orang Cina, 7 terkaya di Malaysia. Semua Cina. Dan cuba tanya Cina tu. Sebelum awak kaya dah ke? Ke awak mari di sini merempak? Lepas tu baru awak usaha dan jadi kaya. Latar belakang keluarganya bukan orang kaya, tapi cari rezeki di sini, mereka kaya. Dan dia cari rezeki dengan siapa? Di antara kita lah. Di antara kita. Di antara sesama kita. Dia duduk di negara. Maka itu menunjukkan orang kita tak jahat. Orang kita tak ropok, tuan-tuan. Orang kita tak ropok orang Cina. Orang kita tak ropok orang India. Orang kita tak ropok orang Bangladesh. Dia duduk dan dia kaya. Jadi kita kena tanya, kenapa orang Melayu jadi macam tu? Itu yang kita tanya. Tak usah tanya orang lain tu. Orang lain kita tak ada hak. Kita kena tanya kita, kenapa kita jadi macam tu? Ada beberapa teori yang mengulas mengenai kenapa kita jadi macam tu. Salah satunya ialah geografi dan iklim. Ya, geografi dan iklim. Orang Melayu ni, tuan-tuan, Allah bagi dekat dia bumi yang subur. Di mana hujan tak pernah berhenti, melainkan beberapa bulan dalam setahun. Lepas tu berterusan hujan.
Kita ada sungai banyak, kita ada iklim khatulistiwa, alam flora dan fauna. Semua benda-benda yang indah itu ada di negara kita. Maka sebab itu bila kita baca Quran, disebut dalam syurga ada sungai mengalir, kita tak tertarik langsung. Sebab kita banyak sungai. Ayat tu kalau sebut dekat orang Mekah, mecah, tubik ayu. Kita tak ada apa. Bulu Yam ada, situ ada. Cuma akhir-akhir ni je Sungai Gombok dengan Sungai Kelang. Kalau terjun mandi, mati. Dulu okey je. Tapi nak sebutnya, benda yang ada dalam Quran tu kita tak tertarik sangat. Cuma yang kita tertariknya bidadari tu je. Ada pun cerita sungai, cerita buah-buah tu. Sebab kita banyak, tuan-tuan. Kita banyak. Yang di negara Arab tu ada 2-3 biji pun. Siapa kena sebut habis. Atin wa zaitun. Betul kan? Saya rasa kalau Nabi tu turun dekat Melayu ni banyak musangking al-namang macam-macam tuan-tuan. Dia sebut sikit je lah sebab negara dia tu je lah adanya. Sebab itu Arab semua mari kat negara kita bengong tuan-tuan. Bengong tu maksudnya pening. Mak Saleh mari sini semua gemuk belaka. Kan ada Mak Dan tu nikah dengan orang Terengganu. Lepas tu ada Mak Saleh orang British tu mari kuruh je dia buat apa panggil TikTok mengenai makan. Melepak tak ada tekak tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, ada sebab kita jadi begitu. Salah satu sebabnya kita terlalu makmur. Apabila kita terlalu makmur, maka kita menjadi orang yang lambat respon. Kita lambat sangat respon. Jadi oleh kerana itu, pada peringkat awal sikap kita lambat respon itu, kita tak rugi sangat sebab orang lain tak mari negara kita. Tapi apabila ramai bangsa lain mari menumpang duduk di negara kita, maka peluang-peluang yang kita tak respon tu kena ambil mereka berlaku. Kena ambil kat mereka berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan nak basuh kereta, tuan-tuan jumpa kedai basuh kereta orang Melayu. Boleh ke India? Boleh ke India? Tuan-tuan nak gunting rambut, boleh ke India? Tuan-tuan nak potong rumput, boleh ke India? Habis kerja-kerja yang modal kecil, ambil kat dia berlaku. Sebab apa? Sebab dia hijrah lah, tuan-tuan. Sebab bila kita hijrah, kita nampak peluang, tuan-tuan. Kita nampak. Sebab tu orang Kelantan, bila dia mari Kuala Lumpur, tuan-tuan benci kat orang Kelantan. Sebab semua peluang dapat kat orang Kelantan. Sebab dia mari dari luar. Bila mari dari luar, dia nampak, oh dekat kawasan ni tak ada kedai makan. Maka terus dia buat kedai makan, buka bonek kereta. Betul kan? Lepas tu pergi pejabat kerajaan orang Kelantan, pakai necktie pagi. Lepas tu tengah hari buang necktie, jual nasi. Buka bonek kereta. Kita pergi beli kat dia. Tidak kerja pejabat. Itu tadi. Dia sudah boboh lepas tu naik pula pakai necktie pula. Itu akhirnya dia beli banglo. Duduk sini kekal dengan rumah PPRT tu. Jadi kita tak boleh nak marah dekat orang India. Kita tak boleh nak marah dekat orang Cina. Kita tak boleh nak marah dekat Bangla dan Pakistan. Kerana mereka berhijrah. Mereka dapat. Oh ni peluang. Ni peluang. Ni peluang. Ni peluang. Maka mereka rebut peluang tersebut. Kita yang duduk kat sini. Duduk. Kita tak nampak tuan-tuan. Sebab apa? Kita semua tahu. Orang tua kita cakap. Kalau nak tahu rumah kita tu condong ataupun herot, kita tengok dalam rumah, kita tak perasan. Kita kena keluar naik bukit Frame tu. Tengok. Oh rumah aku herot dah. Maksudnya sesuatu yang berlaku dalam lingkungan kita hendaklah dilihat dari luar. Baru nampak. Maka sebab itu bila orang luar datang ke negara kita, dia dapat banyak peluang. Bukan kerana mereka cerdik sangat, tapi kerana mereka berhijrah, maka mereka perlu survive, dan bila mereka survive, maka mereka nampak tu peluang, tu peluang. Kita yang duduk kat sini tak nampak. Jadi itu rugi kita. Jadi untuk cover rugi kita tadi tuan-tuan, kita juga perlu berhijrah. Kita keluar. Dan kita dapati bila anak-anak Melayu keluar dari Malaysia tuan-tuan, kita tak pernah dengar telinga kita bahawa ada orang Melayu pergi ke Australia, pergi ke New Zealand, pergi ke UK, mereka jadi beggar. Kita tak pernah dengar orang Melayu duduk di masjid, tolong kami. Tak ada tuan-tuan. Mereka pergi ke luar negara, mereka duduk di banglo. Mereka sebagai profesional. Kenapa mereka itu boleh berjaya? Bukan sebab mereka anak itu, anak orang ni, bukan. Kerana mereka hijrah. Kerana mereka berhijrah. Saya secara peribadi tahun 2000 datang ke Kuala Lumpur, tak ada satu kabel pun saya kenal.
Cuma berbekalkan jadi tutor gaji 1,600 di Universiti Melaya. Duduk rumah setinggan, tuan-tuan. Mandi pun takut orang mengendak. Bini mandi tu duduk muka pintu kita, takut orang mengendak si Jawa tu. Kalau duduk Kelantan, tobat aku tak duduk rumah lagu tu. Tapi oleh kerana hijrah, duduk, tuan-tuan. Duduk. Tapi dalam 20 tahun kaya kerja pagi, petang, siang, malam, baca buku, buat macam-macam. Macam orang gila, tuan-tuan. Sekarang dah ada rumah yang 4,000 kaki persegi lah. Kerjalah, tuan-tuan. Kalau saya dilahirkan di Kuala Lumpur, tobat saya tak buat macam tu. Tapi oleh kerana saya dilahirkan di Bani Urai, Kelantan. Nak balik Kelantan tak ada pitih. Malu kau orang. Orang kata-kata nak keluar sangat, balik-balik merempak juga. Malu, tuan-tuan. Mesti balik dengan berjaya. Sekarang balik sengih, duduk kedai kopi. Makan, saya bayar. Pitih banyak, tuan-tuan. Jadi nak boleh ke pitih banyak tu, gila awak kerja Kuala Lumpur, tuan-tuan. Belajar pagi, petang, siang, malam, buat itu. Bukan cerdik pun. Tak ada cerdik-cerdiknya, lebih kurang tuan-tuan je. Tapi segala peluang yang ada direbut, dicari, dibuat. Sebab kita dah keluar kampung, malu nak balik. Tak berjaya, tuan-tuan. Maka perkara yang sama berlaku pada semua orang. Orang India yang datang ke sini malu nak balik ke Kolkata, diperli oleh orang kampung dia. Pergi tempat lubuk harta di Malaysia, balik miskin juga. Malu dengan cabaran itu. Dia kerja dengan gigih. Maka orang India berjaya di negara kita. Orang Bangladesh, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang Pakistan, tuan-tuan, nak banding tubuh dia dengan kita, mesti lebih dia, hidungnya tinggi pada kita. Tubuh dia tinggi pada kita. Kulitnya macam Salman Khan. Kita Gurkha Khan, tuan-tuan. Nak kira tubuh dia. Kalau nak kira ego dia, tuan-tuan, dia tak pikir kapek masuk ke rumah kampung kita. Pakcik, makcik cantik, beli kapek. Tak ada, dia tobak, dia tak buat, tuan-tuan. Tapi kerana dia mari negara orang, tuan-tuan, dia tak malu benda tu dan dia buat. Dan akhirnya kita dengar di Taman Medan ada Haji Gohar Furniture. Besar, tuan-tuan, 12 pintu dia punya kedai. Belakang kedai dia tu ada kedai jual ayam. Dan saya beli ayam dekat kedai tu, kedai Bangladesh. Nama dia Ayam Datuk, tuan-tuan. Nama Datuk, tapi tuan punyanya Bangladesh, tuan-tuan. Dia boleh jual udang 4 kali XL dengan harga RM24 sekilo, tuan-tuan. 4 kali XL. Besar. Kecil sikit pada telefon saya ni. RM24. Saya cari kat Melayu. Semelih hidup balik pun tak ada, tuan-tuan. Saya tanya dia, mu ambil udang lori terbalik ke? Boleh jual? Dia kata tak ada, boleh beli je. Dia ambil untung sikit. Dan saya tengok dia makan, tuan-tuan. Nasi macam gunung, bubur kuah je. Makan. Benda tu tak akan berlaku orang Melayu akan buat. Tapi dia kenapa buat? Sebab dia berhijrah, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, saya dapat tahu dia ada sebuah banglo dekat Sunway. Ada banglo. Dia boleh beli je. Orang Melayu mustahil boleh beli macam tu. Kerana egonya lebih. Songenya banyak. Jadi itu yang tak jadi apa tu, tuan-tuan. Tapi bila kita berhijrah, kita tak malu, tuan-tuan. Saya pernah pergi ke UK, petik buah. Strawberry, tuan-tuan. Ketik. Jadi parti pendatang tanpa izin. Tuan-tuan tak tahu musim sejuk. Sejuk, siapa bekok batu-batu tu. Kaduk dalam tu, tuan-tuan. Tapi saya kerja macam orang gila, tuan-tuan, sebab negara orang. Apa nak malunya? Segala ego dibuang kerana duduk negara orang. Duduk 2 bulan setengah, dapatlah 1,600 pound. Dengan 1,600 pound, boleh sara hidup setahun belajar di Al-Azhar. Oh, boleh. Dan sekarang jadilah pensyarahnya. Boleh je. Jadi bermaksud, tuan-tuan, hijrah itu dia miracle. Dia miracle. Dia telah memberi kejayaan kepada orang India yang datang ke negara kita. Memberi kejayaan kepada orang Cina yang datang ke negara kita. Memberi kejayaan kepada saudara kita, orang Bangladesh pun berjaya. Maka kenapa kita orang Melayu takut nak hijrahnya? Tuan-tuan, orang yang paling berani berhijrah di dunia ini, orang Cina. Tuan-tuan pergilah ke mana negara di seluruh dunia ni, ada je Cina. Ada Cina. Cina dengan kita dari segi fizikal tak besar mana, tuan-tuan. Cuma dia putih je sikit, kita gelap. Tu je. Sama tinggi. Tidaklah comel mana, muka bulat, pak segi, pendek. Lebih kurang je lah Cina dengan kita. Apa benda malunya? Tapi bila Cina pergi ke seluruh dunia, tuan-tuan pernah tengok tak orang Cina merempak? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada, orang Cina tak pernah merempak di mana negara dia pergi. Tapi dia kerja di negeri yang dia duduk, tengoklah.
Dia kerja, akhirnya di Amerika ada Chinatown. Di sana ada Chinatown, di Bangkok ada Chinatown, di Malaysia ada Petaling Street dan sebagainya. Semuanya menggambarkan bahawa orang hijrah tak pernah menyesal. Maka itu janji Allah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Mari kita tengok je galakan agama kita supaya kita berani tinggal kampung, tuan-tuan. Cuba kita lihat. Paling kurang ada 4 insentif agama kita beri untuk support kita ni tinggalkan kampung. Insentif pertama, siapa keluar kampung, Allah bagi dia jamuk semayang. Boleh jamuk kosa. Kita duduk kampung kita ni, mana boleh jamuk kosa, betul kan? Tapi bila kita keluar kampung je, terus boleh jamuk kosa. Sebab itu jangan kahwin orang dekat-dekat. Duduk Taman Ehsan, kahwin dengan orang Kepung. Oh, tak bagus langsung, tuan-tuan. Tak bagus, tuan-tuan. Tak payahlah kata, Tok biasa saya dekat ustaz sebelah tu. Tak soh, tuan-tuan. Tak soh. Biar Tok biasa kita seorang duduk Perancis, tuan-tuan. Setidak-tidak saya kahwin dengan orang Jawa Johor, tuan-tuan. Jadi anak saya kecil lagi tahu apa dia jamuk kosa. Setiap kali balik raya jamuk kosa. Lepas tu dia suruh saya balik semua. Dia kata, kenapa nak suruh balik semua rumah tu? Boleh semayang jamuk kosa. Dia malas semayang, tuan-tuan. Jamuk kosa ada seronoknya. Dah lah semayang pendek. Lepas tu 3 kali je semayang sekali. Dia kata, duduk di rumah kena semayang 5 kali. Banyak pula tu. Anak saya dah belajar jamuk kosa sebab saya kahwin yang Johor. Itu pun nyesal. Kalau boleh nak pergi jauh lagi. Tapi tak berani dah lah. Dah tuanya. Maksudnya, agama tu bagi insentif kita supaya berani keluar kampung, dia bagi jamuk kosa. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bermusafir ataupun keluar kampung tadi, Allah bagi dia pelepasan untuk tidak solat Jumaat. Kan? Untuk tidak solat Jumaat. Dan yang ketiga, dia diberi pelepasan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab itu, kalau siapa-siapa yang tak nak puasa bulan Ramadan, kalau dia asal daripada luar Kuala Lumpur, jangan tukar alamat daripada IC tu, kekalkan dengan alamat asal. Lepas tu bila nak makan bulan puasa, pergi makan di TBS sana tu. Bila polis nak tangkap, cakap kat dia baru sampai. Jadi tak boleh tangkap lah, sebab musafir kan. Tangkap ke mananya, sebab saya musafir, tuan-tuan. Itu sikit-sikit ya, jangan buat lah ya, saya bergurau je tu. Jadi nak sebutnya itu dia panggil insentif supaya kita tadi. Kemudian insentif terakhir yang agama beri, menggalakkan kita supaya kita tinggal kampung, iaitu kita ambil semayang, boleh sapu atas kasut ataupun atas stoking selama 3 hari 3 malam. Kalau kita duduk di kampung, duduk di tempat kita, kita hanya boleh buat perkara itu sehari semalam sahaja. Jadi maksudnya agama itu sendiri cukup support kita supaya kita keluar kampung. Kalau nak dihitung, tuan-tuan, kebaikan kita keluar kampung ataupun tinggal negeri kita berhijrah ke tempat lain, ada beberapa perkara. Saya hanya nak sebut 2, lepas tu cukuplah, tuan-tuan, kita dah pukul 9. Perkara pertama, tuan-tuan, Allah nyatakan dalam Al-Quran, apabila kita keluar kampung kita, mata kita ini akan jadi kasyaf. Kasyaf. Apa makna kasyaf? Kasyaf ialah kita boleh melihat sesuatu yang orang pada lazimnya tak nampak. Ya, kita boleh melihat sesuatu yang orang pada lazimnya tak nampak. Dan kasyaf itulah yang memberikan kita kaya dalam perniagaan. Sebab bila kita pergi ke tempat orang, ada perkara-perkara orang di tempat itu, dia perlu benda yang ada di tempat yang kita ada. Contohnya, tuan-tuan, ya, saya belajar di India, Pakistan. Di India, Pakistan, udaranya ataupun iklimnya panas. Jadi bila iklimnya panas, maka mereka mengaji dalam agama juga, cuma mereka mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Maka orang India ni terbina satu sifat. Orang India ni, India Muslim ni, mereka suka tolong orang. Sebab itu kalau bercakap mengenai hak wakaf, orang India lebih baik berbuat wakaf daripada orang Melaju. Orang India, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke India, sekolah-sekolah agama jauh lebih baik daripada sekolah agama di negara kita. Dan semua sekolah agama di India itu ialah sumbangan orang kaya India tadi. Jadi tuan-tuan, bila saya duduk di sana, saya tengok orang kaya di India ini, dia letak depan rumah dia tu satu buyung. Ya, buyung tu pasu yang dibuat dari tanah liat.
dan dia letak air kat dalam buyung tu. Jadi orang yang di India, Pakistan, dia punya tembok rumah, dia tak adalah rendah-rendah macam kita ni sebab perampok banyak. Dia tembok tu kira tak nampak rumah dalam tu. Jadi, macam tu kita tengok cerita Hindustan ke apa benda nak masuk dalam rumah dia tu cukup payah. Tapi dekat luar rumah dia letak satu buyung dan dia letak satu cawan. Letak kat situ. Saya pun duk perhati. Kenapa dia letak macam tu? Oh, teringat kepada cerita Saidina Hussein dalam perang Karbala, dia mati kerana dahaga air. Jadi orang India terpengaruh dengan cerita itu, maka dia tak nak ada orang miskin yang dahaga nak minum air, tak dapat, dia pun letaklah buyung tu. Dalam masyarakat kita tak ada benda tu, tuan-tuan. Tak ada benda tu. Jadi saya pun tengok. Lepas tu balik ke Malaysia. Bila kita balik ke Malaysia, kita pun nak buat juga. Pada awal-awal 2000, di bawah kerajaan Perpaduan Ummah, masa tu Datuk Khalid ke apa benda, Tan Sri Khalid ke yang jadi Menteri Besar Selangor, dia umum, dia kata akan diberi air percuma. Saya tak perlu pun sebab saya boleh bayar je harga air itu. Tapi dah dia umum dalam pilihan raya, air percuma dengan harga bla bla bla. Jadi saya pun terfikir, aku nak buat apa air percuma ni ya? Tak ada idea. Mujurlah pernah belajar di Pakistan, India tu, teringat. Maka saya pun ambil lah paip yang masuk dalam rumah saya, buat keluar, letak kat muka pintu tu, dekat bel tu. Jadi bila saya letak kat situ, budak-budak nak minum, bolehlah minum water cooler. Air kerajaan Selangor bagi percuma, water cooler saya yang bayar bilnya, maka boleh pahala. Mujur idea tu dapat daripada India, mujur mengaji India, tuan-tuan. Itu hak baiklah. Hak saya belajar menipu di India pun ada juga. Itu tak boleh ajarlah sebab rekod dengan ini. Maksudnya tuan-tuan, bila kita keluar negara orang, kita akan jumpa banyak benda yang kita boleh jual di negara kita ataupun bawa balik, tuan-tuan. Bawa balik. Kita orang Melayu dah mual dah makan masakan Melayu. Jadi bila kita mual, kita pun pergilah ke kedai mamak. Mamak ialah alternatif untuk makan makanan halal tapi bukan sentuhan Melayu. Maka dia pun gorenglah mi goreng mamak. Mi goreng mamak tu kita panggil mi goreng bodoh. Tak ada apa satu, tuan-tuan. Bawang pun tak ada. Dia cak bubung. Tapi dia boleh jual RM8. Kita beli. Cuba saya goreng, saya jual RM8. Esok orang bakar kedah. Apalah. Tapi oleh kerana mamak jual, kita okey je. Sebab mamak bukan Melayu. Kita boleh terima je. Jadi samalah juga kita pergi ke Perancis, kita jual nasi lemuk. Ada seorang kawan saya, dia ikut suami dia. Suami dia tu kawan saya lah, bukan yang perempuan tu. Suami dia kawan saya, dapat cuti belajar di Jerman, tuan-tuan. Dia orang Terengganu. Dia duduk saja-saja kat rumah nak buat apa ya. Maka dia pun jual lah nasi dagang Terengganu, nasi lemak Terengganu, kepuk lekor. Di Jerman tu, tuan-tuan. Mula-mula Mak Saleh terai ujung-ujung lidah. Lepas tu 2 hari terai, 3 hari. Last kali dia punya income lebih banyak dari beasiswa tok lelaki dia, tuan-tuan. Tok lelaki dia balik, bini dia sponsor pula, tuan-tuan. Bukan JPA, tuan-tuan. Sebab orang Jerman mana pernah makan nasi lemak, mana pernah makan nasi dagang. Sekali kena penasaran dagang Terengganu, nak semua, tuan-tuan. Jadi takkan nak jual RM2 sebuku. Dia mesti jual €8, tuan-tuan. Kat €8 kali dengan kita berapa, tuan-tuan? Beberapa. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang berhijrah tak rugi, tuan-tuan. Kalau orang berhijrah tu rugi, mamak tutup semua kedai restoran dia, tuan-tuan. Dia tak tutup tu sebab dia tak rugilah, tuan-tuan. Dia tak rugilah. Cina mesti tutup kedai kalau dia berniaga rugi. Tapi tak pernah kita tengok Cina rugi berniaga dengan orang Melayu. Sebab orang Melayu baik. Tapi kalau Melayu buka kedai, mesti kena santau, tuan-tuan. Jadi buat itu menunjukkan kita jangan duduk sama kita. Kita akan bergaduh. Jadi untuk mengelak kita bergaduh, maka kita keluar dari kampung kita. Jadi itu pelajaran pertama yang saya tengok. Apabila orang tu berani hijrah, Allah buka mata dia untuk melihat peluang-peluang kehidupan yang lebih baik. Maka sebab itu, orang-orang Islam yang hijrah ke serata dunia, mereka tidak pernah merempat, tetapi kehidupan mereka lebih baik dan lebih baik. Jadi kita orang Melayu, jangan malu untuk berhijrah. Biarkan orang India datang ke sini, kita pula pergi ke India, tuan-tuan. Manalah tahu orang suka makan nasi lemak kita, akhirnya kita pula buka kedai yang terbaik. Saya ada beberapa kawan dalam gerakan Ikhwan Global.
Dulu kita panggil dia Arkam, kemudian dia Ikhwan, sekarang dia nama apa ya. Jadi kawan-kawan saya dulu belajar di Pakistan masa Syekh Ash'ari lari ke Pakistan tu, jadi dia punya pengikut-pengikut dia ramai di Pakistan, sempatlah berkawan dengan saya. Saya seorangnya tuan-tuan, sekarang dia jadi pengurus besar hotel Malaysia di St. Petersburg. Buka Rusia tu tuan-tuan. Semua orang bagi sanksi terhadap Rusia, dia berani pergi buka hotel dekat St. Petersburg. Dan bila saya jumpa hari itu, mari bila Profesor Emeritus Datuk Mahmud Zudi meninggal dunia, kata macam mana? Alhamdulillah, daripada satu bangunan dah ada 5 bangunan, tuan-tuan. Orang Rusia kan pernah melancong ke Malaysia, pernah melancong ke Indonesia. Mesti dia teringat nasi lemak, betul kan? Dia nak mari makan nasi lemak sini, kapal terbang tak boleh nak pergi, betul kan? Tapi Malaysia boleh pergi sana. Maka dia duduk sana buka 5 hotel Malaysia yang bawa nama Malaysia. Kerajaan kita tak boleh pergi, dia pergi, dia dapat sambut bagi bantuan dari kerajaan, dan dia sekarang kan dia kahwin ramai. Entah dia kahwin dengan mata biru Rusia, tak tahu. Entah. Dia duduk sana. Kita yang duduk kat Taman Ehsan ni duduk bergaduh, parti gapo nak undi, kokak. Tak boleh gapo satu, tuan-tuan. Dia kaya-kaya duduk sana, tuan-tuan. Dia duduk sana. Lepas tu tanya dia urus macam mana? Macam apa? Pagi makan nasi lemak. Mu jual nasi lemak dekat Suria. Oh, dah makan banyak pada kereta lagi. Okeylah, tuan-tuan. Kenapa kita boleh izin Starbucks jual kopi dia? Kan kita ada kopi Kedah. Kita ada kopi Kedah. Kita ada kopi Tuaran daripada Sabah. Lebih baik daripada kopi Starbucks, tuan-tuan. Dia boleh jual RM35 sebab dia made in America. Betul kan? Kita pergi dekat negara umat Islam yang belum maju, kita kata made in Mahathir Mohamad. Oh, dia beli mahal, tuan-tuan. Bubuh muka Mahathir kan? Gunalah sikit. Maka bagilah bayar sikit cap muka dia tu, bubuh. Orang ingat Mahathir, orang minum kopi Malaysia. Buatan Kedah, Darul Aman, Sanusi, bla bla. Maksudnya apa boleh je, tuan-tuan. Tapi dek kerana kita duduk kampung kita pun bergaduh sama kita, macam ni je lah kita, tuan-tuan. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, kita lihat ya, orang-orang hebat dalam sejarah agama kita, semuanya tidak lahir di satu tempat dan mati di tempat itu. Semuanya lahir di tempat lain, mati di tempat lain. Mari kita pilih. Tuan-tuan, kita pilih Nabi dulu. Kita ada Nabi yang tak pernah tinggal kampung. Dan kita ada Nabi yang tinggal kampung, merantau dan mati di tempat lain. Kalau kita senaraikan Nabi-Nabi yang tak pernah tinggal kampung, semua status mereka dipanggil Nabi biasa-biasa. Nabi Yakub duduk cara ke anak dia, bini dia je. Apa status Nabi Yakub? Nabi biasa ya. Nabi biasa je. Apa lagi? Nabi Yunus, Nabi biasa je. Nabi Sulaiman yang kaya tu pun, surah Sulaiman pun tak ada dia. Tak hebat pun, tuan-tuan. Cuma kita terbeliak sebut nama Sulaiman sebab nak kaya cepat. Tu je. Tapi Nabi tu sendiri, di kalangan sesama Nabi, dia tak sahur langsung, tuan-tuan. Mujur ada surah semut, bolehlah Sulaiman bertenggek di situ. Kan? Cerita Sulaiman ni, tuan-tuan, ada dalam surah An-Namlu. Mana ada dalam surah Sulaiman? Tapi mari kita sebut Nabi-Nabi yang berhijrah. Kita ada Nabi Musa. Dia lahir di Mesir. Betul kan? Lepas tu pergi ke Madian. Balik pula ke Mesir. Dari Mesir pergi ke Sinai. Dan mati di sana. Dia tak mati di Mesir, tuan-tuan. Tapi siapa Nabi Musa? Ulul azmi minar rusul. Nabi ulung, tuan-tuan. Mari kita sebut Nabi Nuh. Berapa lama dia berdakwah? Dan dia adakah dia mati di kampung dia di India itu? Tak, dia mati dekat Azerbaijan, tuan-tuan. Bila dia kapal mendarat di sana. Itu Nabi Nuh. Maka sebab itu ada surah Nuh alaihissalatu wassalam. Mari kita tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Iraq. Kemudian tinggalkan Iraq, menyeberangi sungai Furat. Pergi ke Palestin, duduk di Fustat. Dari Fustat pergi ke, maafkan saya, duduk di Palestin. Dari Palestin pergi ke Mesir, di Fustat. Dari Fustat balik ke Palestin. Dari Palestin pergi ke Mekah. Dari Mekah ke Bulang-alik, Mekah ke Palestin, Mekah ke Palestin. Mati di Palestin. Siapa Nabi? Bapa segala Nabi. Itulah Ibrahim. Baginda SAW lahir di Mekah, pergi ke Madinah, balik ke bagi ke Taif, pergi ke Mekah, mati di Madinah. Tak nak dia mati Mekah, tuan-tuan. Dia tak nak mati Mekah. Kalau kita mesti mati Mekah lah, pahala banyak. Tapi Nabi tak nak tu.
Nabi tu apa dia tak nak mati Mekah? Adakah kita lebih pandai dari dia soal mati daripada dia lebih mulia mati di tempat dia berhijrah daripada mati di Mekah tadi? Kerana dia tahu mati di tempat hijrah lebih mulia dan lebih besar ganjarannya di sisi Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, nabi-nabi yang hebat semuanya datang daripada orang yang berhijrah. Kemudian kita pergi kepada imam mazhab. Kita pergi pada imam mazhab. Tuan-tuan, kita ada 4 mazhab yang popular. Saya tak banding imam mazhab dengan saya. Itu tak betul. Saya banding demo sama demo tu. Kita ada Maliki, kita ada Hambali, kita ada Syafi'i dan kita ada apa panggil Hanafi. Imam Abu Hanifah lebih awal daripada Imam Malik. Dan dia kerja apa? Jual kain, tuan-tuan. Dia jual kain. Ke sana kemari dia pergi. Ke negeri tu, ke negeri ni jual kain. Maka sebab itulah mazhab Abu Hanifah paling popular. Orang Islam yang paling ramai menganut mazhab fiqh ialah orang yang menganut mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab dia keluar sana sini, dia lebih faham tentang Islam dan fatwanya lebih tepat bagi orang yang duduk di kawasan gurun. Maka sebab itu kita tengok India, Pakistan, Bangladesh, Tajikistan, segala negara yang tan tu semuanya menganut mazhab Hanafi. Sebab di tempat panas mereka perlu kepada fatwa yang sesuai, akhirnya mereka ikut mazhab Hanafi. Kemudian orang yang duduk di kawasan banyak air biasanya menganut mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kita tahu dia lahir mana? Dia lahir di Syam. Pergi belajar sampai ke Palestin, sampai ke Madinah, dari Madinah pergi ke Mesir, duduk di Iskandariah, kemudian pergi ke Kaherah dan mati di sana. Dia tak mati dekat negeri dia, tuan-tuan. Jadi itu menunjukkan mazhab Syafi'i adalah imam yang suka berpindah dan dia menjadi penganut yang ramai. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dan imam yang paling sedikit penganutnya ialah Imam Malik, tok guru kepada semua imam lain. Kenapa anak murid Tok Imam Malik sikit? Yang menganut mazhab Maliki ada di Morocco, ada di Tunisia, iaitu di pesisir Laut Mediterranean. Situ je pasal tak ada. Kenapa mazhab dia tak popular? Sebabnya dia tak pernah keluar Mekah, Madinah. Dia duduk situ. Dia tak pernah keluar, tuan-tuan. Jadi salah satu sebabnya dia punya fatwa tidak popular. Walaupun dia tok guru besar. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita dapati bahawa orang yang berhijrah menjadikan dia lebih popular, dia lebih nampak peluang hidup, dia mempunyai rangkaian untuk dia hidup lebih luas, maka itulah yang menjadikan dia tadi lebih sukses daripada orang lain. Perkara yang kedua tuan-tuan ialah orang yang keluar ni dia akan campur. Dia campur. Dia campur itu, dia campur ini. Dan kita semua tahu, bila campur tu lebih kuat daripada tak campur. Mari kita balik ke negara kita. Siapa yang jadi Perdana Menteri negara kita? Ya betul orang Melayu. Tapi mereka semua Melayu campur. Tengku Abdul Rahman, campur siang. Tun Hussein On, takkan tak tahu. Ido Mancung, campur Turki. Tun Razak, sepupu dia je, Turki lagi. Lepas Tun Razak, bukan mula-mula Tun Razak, lepas tu Tun Hussein On. Lepas Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir, takkan tak kenal. Takkan tak kenal Tun Dr. Mahathir. Lepas Tun Dr. Mahathir, Abdullah Badawi. Nama pun Badawi. Campur juga, tuan-tuan. Lepas Abdullah Badawi, Najib Razak. Najib Razak tu. Razak tu, campur juga. Last sekali, yang Melayu betulnya, Mahyudin Yassin. Campur Arab juga. Ismail Sabri je lah. Itu pun sekejap, tuan-tuan. Kena marah kat orang. Bolehlah jadi sekejap, lepas tu kena marah, tuan-tuan. Lepas tu dah kena marah, takut-takut letak jawatan. Boleh ke Anwar Ibrahim? Tak tahu kan tak kena Pok Berehing di Pulau Pinang. Campur juga, tuan-tuan. Kalau Anwar Ibrahim tu Melayu tulen, mesti pendek macam saya. Dia tinggi, tuan-tuan. Dia tinggi, hidung mancung. Ada campur jugalah. Jadi bermaksud, di Malaysia, orang berdarah campur lebih popular daripada orang darah tulen. Lebih popular. Pergi ke Johor. Pemimpin-pemimpin UMNO di Johor ada berdarah Arab. Said. Pergi ke Pulau Pinang, ada berdarah India, campur-campur. Pergi ke Kelantan, berdarah Siam pula. Tungguni Aziz pun campur. Semua campur berlaku, tuan-tuan. Kita yang tak campur ni, yang panjat bendera, lepas tu jatuh masuk hospital. Tu je lah, tuan-tuan. Jadi sebab itu, tuan-tuan tak bolehlah nak campur, dah tua dah. Lepas tu anak kita, tuan-tuan, kalau dia nak kahwin, yang cross ethnic, kahwinlah. Kahwinlah. Dan saya cakap dekat anak saya, mu kahwinlah dengan siapa dia pun, ayah tak kisah asalkan boleh sampai Asia.
Asia sampai tu bolehlah aku pergi tengok cucu. Kalau tak ada Air Asia kena naik Aeroflot, payah jugalah. Tapi ada Air Asia, Vietnam kau, Vietcong, Kong King Kong, Salikong berkahwin lah. Mu punya pasar. Sebab orang yang campur, dia diterima baik. Kita bercakap tentang artis di negara kita. Siapa pencipta lagu yang paling hebat? Ahmad Nawak. Campur, tuan-tuan. Siapa dia lah? Siti Nurhaliza, nama pun Tarudin. Bukan nama orang Melayu. Kalau Din banyak tu mesti India, tuan-tuan. Ada campur juga. Lepas tu kalau yang comel, mesti campur juga. Sofia Jane, campur. Apa lagi? Hak pasal mah tu, hak pakai nikah tu apa benda. Nilofa, campur juga, tuan-tuan. Kalau hak Melayunya, Ahmad Faisal. Tak comel langsung, tuan-tuan. Tapi mujurlah saya campur dengan si Jawa Johor tu, anak saya comel lah sikit, tuan-tuan. Jadi maksudnya campurlah, tuan-tuan. Dan kita tak perlu takut, tuan-tuan, sebab Sultan kita tak kahwin dengan Melayu, tuan-tuan. Sultan Johor tak kahwin dengan Melayu. Sultan Kelantan lagi tinggi taste dia. Rusia, tuan-tuan. Bukan sikit-sikit punya, tuan-tuan. Yalah tak kisahlah, jangan sebut banyak, nanti kena saman. Maksudnya, bercakap tentang campur, kita tak perlu takut, tuan-tuan. Sebab raja kita pun campur, Perdana Menteri kita campur, semua orang campur. Kita je rakyat biasa yang takut nak campur, jadi kita jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, marilah sama kita menghayati semangat hijrah. Jadi kalau kita ada anak cucu, jangan suruh dia lahir di Taman Ehsan, sekolah kat Taman Ehsan, masuk kolej dekat Kepung, kerja dekat Bandaraya, mati tanam di Taman Ehsan. Betul, tuan-tuan. Cakap kat dia, mu lahir di Taman Ehsan, belajarlah sekolah di Langkawi University di Amerika, kerja di Siberia, mati di Kutub Selatan. Itu bagus, tuan-tuan. Itu baru menghayati semangat. Dan bila orang pergi buat eksploratif di Kutub Selatan, jumpa batu nisan orang Taman Ehsan, tuan-tuan. Duduk situ, barulah orang panggil orang hebat, di mana lahir di Taman Ehsan ini seorang anak yang mengembara cukup jauh mengelilingi dunia. Kuburnya ada di Kutub Selatan, isterinya adalah orang Eskimo di Siberia, tuan-tuan. Jadi itu hebat, tuan-tuan. Baru hebat. Ini duk kahwin dekat-dekat, bergaduh, tuan-tuan. Dulu bila adik saya minta kerja, saya hantar dia pergi ke Sarawak. Kahwin dengan orang Sarawak. Dengan sebab dia kahwin dengan orang Sarawak, mak saya pandai check in Air Asia sendiri, tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau adik saya tak duduk Sarawak, dia duduk di Gua Musang, Kuala Kerai, bila mak saya nak naik kapal terbang. Jadi dengan sebab cucu dia duduk jauh, baiklah. Cuma tak ada arah, dah habis semua kahwin dah. Kalau ada yang kahwin belum lagi, saya cadang kahwin dengan Filipino ke apa benda, maka bolehlah pergi cok pasport pula, betul kan? Jadi itu menunjukkan hijrah tak rugi, tuan-tuan. Orang yang berhijrah, dia berjaya. Dan kita ada ramai rakan-rakan di masjid kita, orang India datang duduk di sini mencari rezeki, dan mereka boleh hidup dengan aman, damai, sama kongsi rezeki dengan kita, dan mereka semangat bekerja. Maka kalau ditanya apa sebab semangat mereka bekerja, jawabnya kerana mereka berdagang sampai ke negara kita untuk berkongsi rezeki Allah di bumi ini. Maka giliran kita pula untuk pergi ke negara lain, berdagang dan duduk di sana, maka kita akan diberi oleh Allah ganjaran yang cukup besar. Itu yang saya faham tentang hijrah. Maka saya tidak berhenti untuk mengajar tentang hijrah, memujuk orang supaya berani tinggalkan negeri, merantau pergi ke tempat orang. Maka orang akan nampak kita adalah orang yang boleh menyumbang. Lebih-lebih lagi kita mempunyai sejarah yang panjang. Kita adalah perantau. Kita pernah sampai mengelilingi dunia. Cuma oleh kerana kita jadi awak biasa, maka yang tergelarnya ialah Magellan, di mana kalaulah tidak kerana orang Melayu, Magellan mungkin tak jumpa Filipina. Tapi orang Melayu tidak disebut tentang cerita itu, maka kita rasa kita kerdil, kita tak mampu. Sebenarnya kita hebat, tuan-tuan. Di England ada satu kampung orang Melayu yang pernah duduk di sana, dan mereka adalah orang Melayu. Di Ceylon, di Sri Lanka ada perkampungan orang Melayu. Malah pada awal-awal abad yang ke-19 dahulu, surat khabar Melayu pertama diterbitkan di Sri Lanka. Itu menunjukkan bahawa ada orang Melayu duduk di Sri Lanka dan membina pertempatan di sana. Dan kita sebenarnya bukan
bukan orang calang-calang, kita adalah orang hebat, tapi kerana kita lama sangat terperak di tempat kita, akhirnya kita bergaduh sesama kita, kita berpecah disebabkan oleh kita berebut sekelumit rezeki yang sedikit. Marilah kita pergi ke luar negara, kita mencari rezeki yang lebih banyak, dan kita pulang cukup bergaya sebagai seorang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.